Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita baca dalam internet kan, dalam Facebook ke, kita akan dapati perkara ni memang sedang dibincangkan oleh ramai pihak. Ada pihak yang bersetuju, ada pihak yang kurang bersetuju. Ada pihak yang menyarankan supaya kita ambil sahaja kemudahan ni. Ada pihak yang berpesan jangan ambil dan sebagainya. Saya tidaklah bincang tentang patut ke tidak. Sebab betul dalam banyak sudut mungkin seseorang tu kelihatan tidaklah sepatutnya diambil tawaran moratorium ni. Moratorium ini secara maksudnya ialah penangguhan rasmi bayaran balik kepada pihak bank ataupun institusi yang memberikan pinjaman kan. Ia satu tawaran daripada pihak bank untuk kita tangguhkan pembayaran semula pinjaman yang kita buat dengan mereka. Tapi kena mohon kan, walaupun dikatakan kena mohon, tak apalah. Okey, moratorium ni sama dengan perkara-perkara lain. Kita boleh bincang daripada banyak sudut. Saya nak ajak tuan-tuan ambil dan gunakanlah moratorium ini, kemudahan yang diberikan, yang ditawarkan oleh bank-bank ini untuk akhirat. Sebab mungkin jarang benda ni dibincangkan ataupun mungkin tajuk ni tak dibincangkan secara terbuka. Jadi saya nak ajak sahabat-sahabat semua berfikir tentang perkara ni. Okey, moratorium dengan akhirat. Macam mana kita nak gabungkan? Baik, sedekah. Biasanya kita kalau bersedekah, kita bersedekah secara terancang. Biasa gitulah, kita terancang kan. Maknanya kita ada orang dia bersedekah RM10 sehari. Pagi-pagi dia akan hantar duit kepada tabung-tabung sekian-sekian. Ada yang sedekah Jumaat. Jadi kat masjid saya pun samalah. Kalau kita buka statement bank tu, adalah orang-orang yang memang dia bersedekah secara tetap setiap Jumaat. Tak pernah miss sampai sekarang. Biasa yang pada bulan-bulan biasa, pada keadaan biasa, sedekah kita tu boleh dikatakan structured. Walaupun ada yang unstructured, yang mungkin orang minta kita bagi terus. Tapi bila datang tawaran moratorium ni, sebenarnya datang satu peluang untuk kita bersedekah secara structured besar-besaran. Secara besar-besaran. Sebab kita selama ni hidup dengan baki-baki gaji tu kan. Kita dah bayar kereta, dah bayar rumah, dah bayar sekian-sekian. Jadi baki-baki itulah yang kita gunakan untuk kita belanja dan bersedekah. Tapi bila mana adanya moratorium ni, kita punya ruang berbelanja tu jadi lebih besar. Sebab dia dah tak pergi ke tempat-tempat ni. Dia tak masuk kepada pembayaran semula kereta, rumah dan seumpamanya. Jadi oleh itu, bila kita kata kantung kewangan kita dah besar, lebih besar daripada sebelum ni, bermaksud kita juga mempunyai peluang bersedekah yang lebih besar daripada sebelum ni. Bayangkan orang yang ada dua pinjaman kan, mungkin pembiayaan, satu pembiayaan rumah, yang kedua kereta. Kalau gabung tu mau 3,000 lah, mungkin 2,000 ke 3,000 ringgit, mungkin 1,500, ikutlah masing-masing punya profil. Jadi secara surface-nya, orang ni dia ada duit yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah. Maksudnya duit yang bukan biasa. Biasa tak ada duit ni sebab kena bayar kat bank. Tapi kali ni bank tawarkan untuk dia tak payah bayar dalam tempoh ini. Bayaran tadi yang dia tak bayar tu dibawa ke masa yang akan datang. Apa kesan moratorium ni? Sebelum kita nak bincang tentang akhirat yang jauh tu, kita bincang yang dekat. Apa kesan dia? Kesannya secara teknikalnya, kita punya pembiayaan tu akan jadi panjang lah. Sebab bila kita memohon, walaupun tawaran kena mohon kan, bila kita memohon dengan kita punya bank ataupun institusi yang berikan pinjaman tu, bila dia akan bagilah secara automatik kan. Bila dia bahagi, bermaksud kita dah tak perlu bayar 6 bulan. 6 bulan ni bukanlah percuma. Dia akan bawa 6 bulan ni pada hujung tempoh pembiayaan kita yang asal. Maknanya kalau kita habis, sepatutnya kalau kita habis loan kita pada tahun 2022 bulan 1, dia akan tambah 6 bulan. Yang 6 bulan sekarang ni dibawa ke depan. Jadi habis bayar tahun depan 2022 bulan 7. Jadi itu kesan dia. Mana kesan dia ialah lompong ni yang dia bagi vacuum ni dibawa ke hadapan. Itu kesan dunia dia. Itu kesan dunia dia. Baik, jadi wajar tak kita ambil peluang ni? Jom kita bincang sama-sama. Kita bolehlah nak jangka masa depan tu, kita kata insya-Allah saya boleh kerja pada boleh bekerjalah pada 6 bulan yang hujung-hujung tu kan. Katalah kita punya loan habis lagi 10 tahun. Kita boleh jangka, boleh rancang kata tak apa. Saya rasa saya masih bekerja pada masa tersebut. Jadi tak ada masalah untuk saya memanjangkan tempoh. Itu sudut dunia.
Cuba kita fikir daripada sudut akhirat. Sebab kita kalau berbicara, tak boleh kita pisahkan dunia dan akhirat. Kita boleh merancang, tetapi perancangan kita tu tertakluk kepada kehendak Allah, pada takdir Allah. Tak ada siapa-siapa boleh jamin dia akan hidup pada masa habis loan dia. Tak ada siapa-siapa boleh jamin. Macam saya sebut tadi, kalau kita habis lagi 10 tahun, tak ada siapa pun yang boleh kata dengan yakin, dengan confident bahawasanya dia akan habis loan pada 10 tahun akan datang, dan masa tu dia nak sedekah banyak-banyak sebab gaji dia dah tak payah bayar loan. Jadi why not? Kenapa tidak gunakan kesempatan ini untuk menggunakan 6 bulan ini untuk kita bercucuk tanam sebanyak-banyaknya untuk akaun akhirat kita. Jadi hari ini saya nak bagi tuan-tuan sekalian, kenapa kita patut manfaatkan moratorium tu. Ada 4 sebab. Asas kepada 4 perkara ini, bulan 6 sampai bulan 7 kan? Bulan 7 sampai bulan 12 ni ialah ladang amal yang cukup besar. Sekarang ni Allah Ta'ala telah bentangkan ladang amal yang cukup besar. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan, gunakanlah kemudahan ini untuk akaun akhirat kita. Jadi nombor 1, pertama sekali, mengapa kita kena manfaatkan? Kerana yang pertama, sekarang ni ramai orang susah, ramai orang tak cukup makan, ramai orang menderita tidak cukup makan. Kita pun baca berita sampai dah lebih 1,000 orang membunuh diri sejak awal ujian COVID ni datang ke dunia kita. Di Malaysia ni pun dah lebih 1,000 orang bunuh diri. Kemudian ramai T20 jadi M40, M40 jadi B40, dan ramai B40 jatuh fakir. Allahu Akbar. Jadi sekarang ni orang tengah susah. Orang tengah susah. Jadi apa kaitan antara ramai orang susah ni dengan moratorium? Hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW. Saya sebut balik, bila kita bercerita pasal masa depan, kita wajib kita gabungkan lafaz kita tu dengan akhirat. Sebab masa depan ialah akhirat. Kita ceritalah macam mana sekalipun, masa depan kita ialah akhirat. Baik. Satu hadis daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Adi bin Hatim, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Takutlah kamu ataupun jagalah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sebelah, walaupun dengan sepotong tamar. Walaupun dengan sepotong tamar. Nampak? Maknanya Nabi ajar kepada kita 2 benda. Yang pertama sekali, kita tak boleh main-main dengan neraka Allah. Tak boleh main-main. Sebab neraka ni perkara yang hak, yang betul, yang akan memang dah ada dah pun. Dan akan ada manusia yang pergi ke sana nanti. Dan satu ialah ancaman neraka tu sendiri. Yang kedua, antara perkara yang boleh menyelamatkan kita ialah benda yang mudah. Apa dia? Memberi orang makan. Subhanallah. Memberi orang makan. Bahkan Nabi SAW menggunakan penjodoh bilangan yang begitu kecil. Syirk ni adalah satu kali kuis. Sepotonglah satu kali kuis. Maknanya bukan sebiji tamar, tetapi sekuis tamar. Jadi mungkin ada satu sedekah kita kepada orang yang kita tak kenal ataupun orang yang kita kenal, yang barangkali saya sedekah tu hanyalah sepotong makanan, secubit roti, sesuap nasi. Tetapi kalau itulah keikhlasan kita yang paling tinggi, dan orang tadi tu merasai seronok terlepas daripada satu ujian kelaparan, maka insya-Allah boleh menjadi asbab untuk kita terlepas daripada bahaya api neraka. Subhanallah. Jadi itu sebab pertama. Jadi sekarang ni ramai orang lapar. Saya menguruskan masjid saya, kami uruskan program gerobok rezeki kami. Setakat 10 hari ni dah ada 120 lebih keluarga dah yang dapat bantuan makanan. Memang subhanallah, boleh kata berpusu-pusu orang bagi duit dekat masjid kami, dan kami pun habiskan dekat orang. Masuk keluar. Sebab sekarang ni orang tengah susah. Orang tengah susah sangat. Jadi kita memandang kesusahan orang itu sebagai ladang amal buat kita. Jiran kita lapar, belikan dia makanan. Depan rumah kita lapar, belikan dia makanan. Jadi moratorium, sebabkan kita dapat duit tiba-tiba ni, ataupun duit yang tak dirancang ni, itulah antara tempat yang boleh kita salurkan. Maknanya kalau tuan-tuan berikan orang ni makan, tuan-tuan dah ada banyak sekali sebab-sebab
yang boleh menjadi sebab untuk diselamatkan daripada neraka Allah. Nampak? Itu moratorium. Hebat kan? Yang kedua, mengapa kita patut manfaatkan moratorium ini? Kerana sekarang, tadi tu lapar, specifically lapar lah. Yang kedua, ramai orang kesempitan. Dia lapar lain. Lapar tu banyak hadis pasal bagi orang makan kan. Tapi sempit ni pun satu perkara juga. Walaupun memanglah lapar tu sebahagian sempit, tapi sempit ni dia lebih lain. Mungkin dia sempit ni macam dia nak cari duit tapi tak dapat. Dia ada duit tapi tak cukup. Dia punya bil elektrik dah naik sampai dekat RM1,000. Mesin basuh dia rosak. Baju tak boleh basuh. Nak beli sabun, kita kena fikir ni. Nak beli sabun pun, yelah satu botol tu RM20, RM18. Satu beg tu RM8, RM15. Jadi benda-benda ni menekan dada dia. Jadi orang-orang yang macam ni dia sedang sempit. Sebab bila kami buat program datang melihat ahli karya kami, memang ada yang setengah sempit sangat. Maka tuan-tuan sekalian, moratorium ni sebagaimana kita beri makan tadi, yang kedua ialah kita boleh gunakan untuk melepaskan orang daripada kesempitan. Kita tolong dia. Kita tak risau sebab kita dah biasa belanja dengan baki gaji kan, sebelum kita bayar loan semua. Jadi bila mana loan tadi ditangguhkan pembayaran semula, kita ada duit tu. Duit ni kita tak biasa hidup dengan dia sebab dia tak ada sebelum ni. Maka why not kita gunakan dia untuk perkara-perkara yang kita nak bincang 4 ni. Yang kedua tadi apa? Melepaskan orang daripada kesusahan. Hadis pertama yang saya baca tadi tu hadis muttafaqun alaih, maknanya hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sanadnya sama, kuat, maknanya memang itu hadis yang jelas. Sepotong, secuit kurma ataupun makanan boleh menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Hadis kedua yang saya nak bacakan kepada sahabat-sahabat ialah hadis Nabi SAW. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW. Hadis ni panjang. Hadis ni kita boleh buka dalam Sahih Muslim. Dan hadis ini sebenarnya kita boleh juga paling senang kalau kita ada kat rumah ada buku hadis 40. Hadis ni hadis yang ke-36 dalam hadis 40 Imam An-Nawawi. Baik. Apa dia? Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Subhanallah. Apa maksud dia? Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man naffasa an mu'minin." Hadis ni saya suka baca. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, siapa yang melepaskan seseorang mukmin daripada satu kesusahan, maka Allah akan lepaskan daripadanya satu kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menjadikan urusan orang lain mudah, pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Nampak tak? Betapa besarnya peluang yang terbentang depan mata kita. Di samping orang lapar tadi, adanya orang-orang yang berada dalam kesulitan dan kesempitan, maka ruang harta yang ada tadi tu kita boleh gunakan untuk melepaskan mereka daripada kesempitan-kesempitan yang sedang mereka hadapi. Tak ada masalah kalau kita tak kenal siapa yang susah, pergi jumpa dengan imam masjid, dengan AJK masjid, mereka ada data. Dan kami pun di masjid pun adalah sponsor-sponsor yang tanya kami data, mereka nak beri, mereka nak memberi. So mereka minta kami maklumat, kami berikan, kita boleh tolong, tak ada masalah. Jadi kalau kita gunakan duit kita tadi yang tiba-tiba tu untuk melepaskan orang, satu orang yang kita tolong tu, insya-Allah dengan keikhlasan kita akan menjadi sebab Allah lepaskan kita satu kesempitan akhirat. Tuan-tuan sekalian, kesempitan dunia ni sifatnya sementara dan tidak hakiki. Sebab kalau kita susah kat dunia, zakat boleh tolong, masjid boleh tolong, jiran boleh tolong. Tapi kalau kita menghadapi kesempitan pada hari akhirat, pada hari kiamat, siapa nak tolong? Maka antara yang boleh menolong kita pada kesempitan yang amat dahsyat pada hari kiamat itu ialah amalan kita sendiri. Yang kita buat sekarang ni tu dia boleh lepaskan kita, menjadi sebab. Jadi antara benda yang boleh melepaskan kita daripada kesusahan-kesusahan tu, pada kesempitan-kesempitan kiamat tu ialah
melepaskan orang daripada kesempitan. Bukan susah pun. Pasal saya sebut tadi kan, kalau kita fikir balik, ada orang dia susah, dia nak basuh baju tak boleh. Bukan sebab mesin dia rosak, tapi nak basuh baju kena sabun. Sabun mahal. Kan bila dah tak ada duit tu, sabun tu menjadi benda yang kalau nak beli fikir 5-6 kali. Jadi hanya ni contoh, hanya dengan barangkali satu botol Breeze ataupun Breeze ke Top ke apa yang harga RM15 yang besar tu, kata Assalamualaikum, ni saya hadiahkan. Ni sabun basuh baju, basuhlah sebab semua duduk rumah kan, jadi baju banyak kotor lah banding biasa, maka ambillah untuk kegunaan tuan puan sekeluarga. Kita melepaskan dia dengan perbuatan semudah itu, maka boleh menjadi sebab untuk kita terlepas daripada kesusahan akhirat. Bahkan hadis yang sama tadi, potongan kedua kata apa? Kalau kita memudahkan urusan orang, bila kita jadi AJK masjid, jangan kita susah sangat. Kita kena ada sistem lah untuk memberikan agihan tu. Tetapi jangan susah sangat, sebab kita nak fadilat memudahkan urusan. Bila kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi hadis yang kita baca ni panjang sebenarnya, tapi hadis ni sebut pasal apa-apa yang dibuat di dunia yang berbentuk memudahkan orang, memberi orang makan ni, kesan dia ialah kemudahan, kemenangan, ketenangan dan kelebihan akhirat. Nampak tak? Moratorium 6 bulan tu, dengan keadaan Allah bentangkan ladang amal yang besar tu, menyebabkan kita boleh mendapat kelebihan ini. Yang ketiga, kalau kita buka lah Facebook kan, sebenarnya sekarang ni banyak masjid yang tergendala, banyak masjid yang sedang dibina. Kalau kat Selangor, setakat yang saya ingat lah, masjid dah ada 450 lebih kurang. Jadi dah di samping tu ada masjid yang sedang dibina. Dan ada masjid di negeri Selangor dan negeri lain ni, dia tak dapat nak sambung projek dia sebab PKP. Satu, tak boleh sambung lah. Yang kedua, dana dia terencat. Sebab sebelum ni orang tak ada masalah duit, jadi orang memberi kepada masjid. Jadi kita nak betulkan pemikiran kita sebenarnya. Saya ulang balik, Allah sedang membuka ladang amal yang besar. Kita tengok dalam Facebook, masjid-masjid, tahfiz-tahfiz dia tak cukup duit nak bina masjid. Moratorium tadi tu, duit yang kita biasa pegang. Biasa tak ada duit tu kan. Jadi yang tiba-tiba ada ni, antara tempat yang boleh kita hantar ialah kepada pembinaan masjid dan tahfiz yang ada. Sebab benda ni akan jadi surprise. Kita tak ingat apa yang kita buat. Kebetulan kita ada duit yang tiba-tiba ni, maka antara tempat yang ataupun antara peluang yang tak patut kita lepaskan ialah menghantar sebahagian duit kita kepada masjid yang sedang dibina ni, ataupun tahfiz yang sedang dibina. Bayangkan 6 bulan kita boleh sedekah tanpa perlu fikir dua kali. Sebenarnya kita belanja duit baki gaji kan, kita sedekah. Tapi kali ni kita tak perlu bayar apa-apa, maka kita ada kelebihan duit. Dan sebabkan itu kita boleh sedekah tanpa perlu fikir 3 kali, 4 kali. Nampak peluang bagi. Bukan senang kita nak jumpa peluang ini. Bila mana Allah Ta'ala buka ruang, bentangkan ladang amal, maka beramallah sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, yang keempat, mengapa kita perlu manfaatkan moratorium ini? Kerana sekarang ni orang duduk rumah, tetapi majlis ilmu tak boleh diberhentikan. Maka antara peluang yang perlu kita ambil ialah menghidupkan suasana budaya ilmu dalam talian. Kalau kita mampu mengajar macam saya buat ni, mengajarlah dalam talian. Tapi kalau tak mampu mengajar, mungkin sebab kita seorang orang perubatan, orang engineering, bukan bidang kita untuk mengajar Quran dan sebagainya barangkali, maka bolehlah kita taja. Taja tu taja guru ke, tapi kita hidupkan. Duit yang kita ada tu kan duit tiba-tiba kan. Bukanlah seorang ambil semua, mungkin RM100 ke, mungkin RM200 sebulan daripada gaji tu. Kita carilah mana-mana kelas, ataupun mungkin tak ada kelas, tapi kita minta lah seorang guru, Assalamualaikum Ustazah, boleh tak buatkan kelas seminggu sekali. Saya bayar RM200 untuk sejam, kelas open. Ustaz atau Ustazah buat kat dalam Zoom, dalam Google Meet, saya bayar RM200, buat open kelas, tak kisah masuk-masuk. Boleh. Dengan asbab perbuatan kita menganjurkan ataupun mengadakan kelas-kelas online. Kita tak mengajar pun, kita cuma mewujudkan. Kita cari pengajar, kita tolong buat iklan sikit, cakap Ustaz ni nak buat kelas online, Zoom dah masuk aja, tak ada masalah. RM200 yang kita gunakan untuk kelas tersebut seminggu tau, ataupun sebulan sekali pun tak apa. Janji ada kelas yang kita sponsor, yang kita wujudkan. Subhanallah, orang belajar Quran dalam 2 jam tu, belajar Quran ke tafsir ke ilmu, katalah kelas Quran,
disebabkan dia boleh baca, boleh betulkan bacaan Quran dia ataupun mendapat motivasi untuk baca Quran disebabkan kelas yang kita buat. Maka segala pahala yang diperoleh oleh orang yang beramal itu copy paste, tak samalah darjatnya, tetapi banyak mana orang tu hasilkan pahala, sebesar itulah ganjaran yang kita dapat kerana menyebabkan, mewujudkan adanya kelas. Nampak tak? Tempoh COVID ini ujian untuk semua orang, tetapi sebenarnya Allah sedang membentangkan ladang amal yang cukup besar kepada kita. Jadi itulah 4 sebab kenapa kita kena manfaatkan moratorium ni. Jadi dia lah, betul lah, ada orang kata tak payah ambil, tak apalah. Ada orang kata ambil lah, tapi pada pandangan saya ambil lah. Kalau kita fikir sudut dunia memang nampak susah sebab kita kena tambah tempoh kita kan. Tapi cuba kita fikir sudut pandang akhirat, yang mana inilah satu-satunya peluang. Kita tak nak lagi ada COVID lepas ni, maknanya mungkin ini peluang terakhir bank-bank secara ijma' menawarkan moratorium. Kena mohon. Tapi tak apalah, mereka menawarkan moratorium sampai 6 bulan. Yang mana tak mungkin kita akan jumpa lagi peluang ni sebab kita dah doa kepada Allah kan, tak nak jumpa lagi ujian macam ni. Jadi inilah satu-satunya waktu. Hari tu mungkin terlepas. Ini peluang, ni kali kedua bank bagi moratorium. Maka gunakanlah moratorium ini sebaik-baiknya. Bukan tak boleh beli barang, belilah barang, tetapi jangan sampai lupakan akhirat kita. Sebab apa? Selama ni kita bersedekah dengan duit yang kita dah biasa ada, tetapi pada tempoh ini kita telah memiliki duit yang memang kita tak pernah ada pun, tak pernah pegang sebab kita bagi dekat bank. Maka gunakanlah kelebihan ini untuk kita sendiri, untuk akhirat kita. Kerana selepas kita mati, duit-duit yang disedekahkan itulah duit sebenar yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja perbincangan sempoi kita. InsyaAllah kita akan bincang banyak tajuk lagi. Cukuplah setakat itu untuk hari ini. Semoga dapat kita berjumpa lagi. Jom ambil moratorium, gunakan untuk ladang akhirat kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.